tajuk kita pada hari ini ialah clean up crew untuk membersihkan algae-algae yang berada di dalam akuarium air masin. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik kita ni, kita perlu tahu apa itu clean up crew. Clean up crew adalah spesies haiwan marin yang kecil-kecil yang digunakan untuk membersihkan sebarang kekotoran ataupun algae-algae yang berada di dalam akuarium. Jadi macam mana algae-algae ni boleh terhasil? Algae-algae ni dia terhasil apabila di dalam air kita terdapat sumber nutrien. Sumber nutrien ni dia adanya melalui makanan-makanan yang tidak dimakan oleh ikan-ikan, lalu terurai di dalam air, ataupun di makanan tersebut dicernakan sebagai feces ataupun tai di dalam air tersebut. Jadi kandungan nutrien dalam air semakin meningkat. Jadi bila dah ada nutrien, pokok senang untuk tumbuh ataupun algae senang untuk tumbuh. Bila algae dah tumbuh, selalunya dalam akuarium air masin ni akan digunakan cahaya akuarium ataupun lampu akuarium. Jadi lampu ni pula akan membantu algae ni untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi bila dia dapat lakukan proses fotosintesis, dia pun ada makanan untuk dihidup. Jadi dia pun berkembang biak dengan banyaknya di dalam akuarium. Jadi apa yang problem bila algae ni banyak? Algae dia problem bila banyak, dia akan buatkan air kita nampak kotor, tu satu. Lepas tu algae ni dia pada siang hari dia fotosintesis, dia melepaskan oksigen, tetapi pada malam hari dia menggunakan oksigen untuk berespirasi. Jadi bila dia gunakan oksigen di dalam akuarium akan semakin berkurangan. Jadi dia akan efek lah sedikit kepada hidupan dalam akuarium tersebut. Jadi kita akan masuk 10 jenis clean up crew yang selalu digunakan di dalam akuarium air masin. Jadi yang pertama adalah banded Trochus snail. Branded Trochus snail ni dia sangat sesuai untuk akuarium yang baru. Dia digunakan untuk kontrol diatom yang berada pada kaca akuarium kita, dan siput ni dia senang untuk dijaga. Trochus snail ni dia boleh maragut ataupun makan algae-algae yang degil pada batu-batu dan juga pada gelas akuarium. Trochus snail ni dia jenis yang tenang, dan disebabkan oleh bentuk cengkerang dia susah untuk dimakan oleh ketam-ketam ataupun predator. Jadi kita akan masuk kepada yang kedua, iaitu Tiger Nasarius snail. Tiger Nasarius snail ni dia agak besar dan kita perlu adanya butiran-butiran pasir di dalam akuarium kita. Sebab apa kita perlukan pasir? Sebab siput ni dia jenis yang duduk di dalam pasir, jadi perlulah ada pasir. Tiger Nasarius snail ni dia keluar pada waktu malam ataupun dia keluar apabila ada makanan yang diberi. Tapi mostly dia akan sepanjang hari dia akan duduk dalam pasir je. Jadi apabila dia duduk dalam pasir dan dia bergerak-gerak, dia akan bantu untuk irit substrate ataupun makanan-makanan yang tidak dimakan, dan juga decaying organik dekat dalam pasir tu. Dia akan bantu untuk irit. Lepas tu sifat dia, ciri-ciri siput ni dia besar. Jadi kita perlukan pasir yang banyak dalam akuarium kita untuk bela siput ni, sebab dia perlu menyorok di dalam pasir. Saiz dia boleh mencapai lebih kurang 3 inci, jadi perlu pasir yang banyak. Yang ketiga ialah emerald crab. Emerald crab ni dia berwarna hijau terang.
dan terdapat bulu-bulu pada kaki dia. Crab yang kecil ni dia akan makan ataupun mengunyah algae-algae yang negara ni, terutamanya bubble algae. Emerald crab ni pun dia boleh makan makanan-makanan yang tidak dihabiskan oleh ikan-ikan. Dia boleh makan. Jadi dia tak adalah efek nutrien, kandungan nutrien di dalam air. Cuma keburukan emerald crab ni adalah dia bila kita tak bagi makanan yang cukup ataupun dia tak jumpa makanan yang cukup, dia akan mulalah perangai dia akan makan coral ataupun invertebrate yang lain. Jadi kita kena selalu pastikan emerald crab ni dapat makanan dia. Yang keempat adalah hermit crab. Hermit crab ni dia seronok untuk kita tengok dia dalam tank sebab dia jenis yang suka bergerak-gerak dan merayau-rayau. Hermit crab ni dia akan makan detritus daripada pasir-pasir dan batu-batu, dan dia juga akan meragut ataupun makan algae-algae sepanjang dia bergerak. Hermit crab ni dia problem dia adalah dia suka untuk kacau siput lain, dan bila dia kacau siput lain tu dia akan claim yang bahawa cengkerang siput lain tu adalah cengkerang dia, macam dia nak curi. Macam tu lah lebih kurang. Itu keburukan dia hermit crab ni. Lepas tu kita kena terima lah kalau kita nak bela, tapi kalau kita tak nak bela pun tak apa, kita boleh pilih clean up crew yang lain. Jadi yang seterusnya ialah camel shrimp. Camel shrimp ni dia mempunyai warna yang sangat cantik. Ada warna merah, ada warna putih, garisan putih pada badan dia. Lepas tu spesies jantan ni dia mempunyai claw ataupun penyepit yang lebih besar berbanding betina normal, sebab jantan dia suka berlawan. Jadi dia kena ada penyepit yang besar. Lepas tu kalau kita nak jaga shrimp ni dia suka untuk hidup berkawan, sebab dia perlu berinteraksi sama dia. Lepas tu camel shrimp ni dia boleh makan makanan-makanan yang tidak dimakan ataupun lebihan makanan yang jatuh ke dalam air. Lepas tu camel shrimp ni dia bukan cleaner, dia bukan jenis yang bersih-bersihkan macam makan bangkai. Dia bukan lah, cuma dia makan algae-algae je dalam air tu. Jadi yang seterusnya ialah banded coral shrimp. Banded coral shrimp ni dia warna penyepit dia cantik. Saya suka warna penyepit dia sebab dia berbelang-belang. Lepas tu special dia punya penyepit dia panjang. Jadi bila penyepit dia panjang, senang untuk dia bersih-bersihkan bangkai-bangkai ataupun parasite-parasite yang berada di dalam air. Ataupun dia bolehlah juga untuk mengambil lebihan makanan, especially yang berada di celah-celah batu, sebab penyepit dia panjang jadi kelebihan dia untuk masukkan penyepit dia antara batu-batu yang sempit. Seterusnya adalah sand sifting sea star, iaitu tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman ni dia problem dia ialah dia sensitif terhadap perubahan parameter air seperti level oksigen, salinity dan juga pH di dalam air. Sand sifting sea star ni dia makan banyak betul detritus dan juga lebihan-lebihan makanan yang tertinggal dalam air. Dia suka untuk timbus diri dia di dalam pasir, dan dia food sifting detritus lah kat dalam pasir tu. Selain pada tu dia pun bantu untuk irit pasir tersebut. Cuma apabila makanan tak cukup, sand sifting sea star ni dia problem dia akan makan invertebrate lain termasuk shrimp, landak laut, molas, bivalve dan
sista yang kecil-kecil lain. Jadi kita kena pastikanlah juga supaya tapak Sulaiman yang ni dia tidak kelaparan. Seterusnya adalah black long spine sea urchin. Sea urchin ni kelebihan dia sebab dia mempunyai duri, jadi dia tidak mudah untuk dimakan oleh predator lain. Jadi dia boleh survive kat dalam akuarium kita. Black long spine sea urchin ni dia adalah algae controller yang sangat excellent dekat dalam akuarium. Lepas tu dia akan makan ataupun bergerak keluar pada waktu malam untuk mencari makanan seperti algae ataupun seaweed-seaweed yang saya sebut tu. Jadi dia sangat sesuai lah kalau kita nak letak dalam akuarium kita, sebab dia mampu untuk survive dan juga dia pun makan algae-algae. Yang kedua terakhir adalah blue tuxedo urchin. Blue tuxedo urchin ni dia sama macam urchin yang sebelum tadi tu. Dia mampu untuk makan substrate ataupun algae-algae, dan boleh kata macam dia antara yang terbaik jugalah untuk membersihkan algae di dalam akuarium. Dia pun mempunyai duri-duri yang tajam, jadi dia boleh survive anda kata kalau predator nak serang dia. Dan yang ke-10 ialah tiger tail sea cucumber ataupun gamat laut lah senang kita nak panggil. Dia daripada family Holoturidae. Nak jaga dia senang je. Dia jenis yang panjang dia mencapai 30 cm. Dia jenis macam badan jenis macam ular laut macam tu lah, panjang. Tiger tail sea cucumber ni dia akan makan detritus dan leftover yang terdapat pada air tu, dan badan dia sangat elastik yang mana membantu dia untuk memuatkan diri dia pada celah-celah batu ataupun mana-mana kawasan yang sempit, dan dia mampu untuk bersihkan algae-algae yang berada di kawasan tersebut. Cuma problem dia sea cucumber yang jenis ni dia mampu ataupun berpotensi untuk melepaskan racun ataupun poison ke dalam air tu. Tapi benda ni jarang berlaku. Cuma dia berlaku disebabkan oleh apabila sea cucumber ni tiba-tiba disudut masuk oleh pam air ataupun yang boleh menyebabkan dia stres macam tu lah. Jadi kita pun kena nak jaga sea cucumber ni, kena jaga-jaga juga kalau tak habis kita punya haiwan-haiwan dalam kita punya tank air masin kita. Jadi itulah daripada saya 10 jenis clean up crew untuk saltwater tank. Jadi sekian, Assalamualaikum.